Senjata jangan cakap pasal perang. Bukan kita tak bagi komen, tapi keadaan tak mengizinkan dalam keadaan sekarang. Sepatutnya keadaan sekarang kita bagi sokongan moral kepada kita punya pasukan tentera. Tengok bola pun tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau sekiranya kita katakanlah, sini Sarawak, sokong pasukan Selangor. Tapi tak main kita kutuk pasukan sendiri. Pasukan Selangor kalau lah macam ni, memang tak timing. Tuan-tuan tak nak mula support. Tak kena sepatutnya. Sepatutnya mereka silap apa, sokong dulu. Habis main tak lagi. Tiup-tiup wisil, baru kita kata, hang bodoh, tak timing. Habis tu habis, baru dah tak apa. Masa duk main ni kita duk pressure, dia telinga dia. Orang main bola ni tuan-tuan dan puan sekalian, telinga dia guna. Kaki dia guna. Telinga tu hak tepi padah dia dengar. Hak kawan dia panggil pun dia dengar. Hak wisil pengadir pun dia dengar. Berapa banyak dia nak dengar? Lalu ni orang duk perang kat sana tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bercakap benda-benda yang baik bagi sokongan moral kepada mereka. Ni nak tuduh orang lambat pi, kerajaan lambat pi tindakan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kerajaan kita nak pi buat perdamaian dulu. Tak mau bagi ada tumpah darah. Tu matlamat dia. Kita bukan syok nak tembak orang, nak bunuh orang, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bukan bangsa jenis gerila nak tembak orang suka hati. Kita bukan komen ni. Kita nak pi pasal kita ada hubungan baik dengan MILF. Kita ada hubungan baik dengan Filipina, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak jaga, tak mau tak lagi menyentuh sensitiviti orang di sana. Bahkan bukan kerajaan kita tak tahu berapa ramai orang suruh duduk di Sabah. Takkan nak pergi ambil turun-turun tu, sama-sama dengan turun apa ni, ini terus lepak bom terus habis semua. Tak. Apa buat kerja lagu tu? Kebun kelepas ambil orang tu ada. Felder. Mengamuk lagi, rogilah felder kami ni, tak ada hasil lah. Lepas tu kerajaan musnahkan, nak kena ganti balik pula. Banyak benda nak kena jaga, banyak benda nak kena fikir, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, saya tengok macam ni je, isu-isu yang seperti ini, kita nak komen kadang-kadang kita tak fikir kesan dan implikasinya. Kita komen benda yang kita tak tahu. Lepas tu cuba tengok tu. Nak kaitkan hadis dengan lari daripada perang. Saya nak cerita perang Uhud, contoh perang Uhud. Perang Uhud ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Perang Uhud, Nabi buat dua pasukan kan. Pasukan memanah atas bukit. Dia panggil jabal tu, bukit tu nama dia Jabal Ainain. Sekarang dia dikenali sebagai Jabal Rumah. Bukit pemanah. Bukit pemanah tu bukan bukit Uhud. Bukit Uhud depan bukit pemanah hak besar. Bukit pemanah hak kecil. Hak duduk bertentangan dengan maqam syuhada Uhud tu. Tu bukit pemanah. Jadi Nabi letak 70 orang atas tu. Bawah lagi Nabi dengan sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat-sahabat Nabi yang duduk atas bukit ni, bila peringkat pertama, Nabi berjaya menghalau orang-orang musyrikin, tentera-tentera kafir ini bodoh. Orang yang atas bukit ni, mereka lupa pesanan Nabi. Nabi habaq kata jangan turun bukit. Mereka lupa. Turun juga. Lalu mereka mati dibunuh. Mati dibunuh oleh Nabi, oleh golongan-golongan musyrikin. Bunuh mereka. Dan kematian mereka itu tetap Nabi gelarkan sebagai syuhada. Mati syahid. Tak apalah Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya adakah kita nak kata sahabat-sahabat ni lari duduk medan perang, tak dengar cakap Nabi, mereka ni dah jadi apa, masuk dosa-dosa besar dan sebagainya. Tuan-tuan, Nabi namakan mereka sebagai syuhada. Maknanya Nabi iktiraf mereka buat salah. Tapi pada masa yang sama, kesalahan mereka itu akibat kealpaan, kelalaian, keterlupaan yang merupakan sifat biasa bagi manusia. Kalau Nabi, Allah boleh maafkan mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, mengapa tidak kita? Allah kan Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau sekiranya kita telah ambil, kalau sekiranya benar pun, kita lambat ambil tindakan. Contoh, lambat ambil tindakan. Kita ni kira kita katakan masih tak pernah perang lama. Nak buat macam mana? Dah tak ada orang nak kacau negara kita. Negara kita ni baik dengan semua orang. Orang tak kacau. Tapi kalau macam bagi kat mereka, kering orang, ni sat je orang tembak habis. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak ada masalah dengan orang. Kita baik dengan semua orang. Jadi bila ada isu di sana, tindakan kita asalnya, kita hantar pasukan polis untuk berdamai dulu. Nak ajak minta keluar dengan cara yang baik. Tapi nak buat macam mana ketentuan Allah mendahului segala-galanya. Berlaku tembak-menembak sesama mereka. Terkejut, nampak pun tembak terus. Tembak lah. Bila berlaku kematian dan sebagainya, dia akan penyakit jadi perang terus.
Jadi saya kira kita jangan komen lah bab ni. Bab ni kita serah pada kebijaksanaan pemimpin. Allah dah ajak dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni wal khawfi adha'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Bila sampai kepada mereka berita-berita tentang ketakutan, tentang keamanan, mereka cepat-cepat sahaja menyebarkannya. Alangkah baiknya kalau sekiranya mereka merujuk terlebih dahulu kepada rasul, yakni kepada agama dan pemimpin-pemimpin dari kalangan mereka. Nescaya mereka akan mendapat maklumat dan kefahaman yang tepat daripada berita dan maklum peristiwa tersebut. Rujuk pada pemimpin, settle masalah. Serah kat mereka, kita doakan agar pemimpin kita berjaya atasi masalah ini. Kita doakan agar tentera kita, pasukan keselamatan kita berjaya mengusir orang-orang penceroboh ini. Dan kita minta agar tak berlaku lagi pertumpahan darah. Itu saja kita minta. Wallahu a'lam. Okey.